Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematik tingkatan 5 kali ini, kita akan belajar bab 1, ubahan, bahagian 1. Ubahan ni diterbahagi kepada 3 bahagian dalam topik yang pertama ni. Yang pertama adalah ubahan langsung. Okey, lepas tu kita ada juga ubahan songsang. Okey, seterusnya kita ada ubahan bergabung lah. Okey, untuk hari ini, video kali ini, cikgu akan terangkan dulu mengenai ubahan langsung. Okey, kalau tengok dalam buku teks 1.1 ubahan langsung. Okey, apa maksud ubahan langsung? Ini adalah maksud dia menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, take note lah dekat sini dia ada dua pemboleh ubah. Mesti ada dua ataupun lebih. Okey, dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y, contohnya dia ada bagi pemboleh ubah Y. Okey, jika pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah. Jadi dekat sini dia beri kita dua contoh pemboleh ubah X dan juga Y. Okey, so dia kata ubahan langsung ni perkaitan antara dua pemboleh ubah ni tadi. Okey, dengan keadaan kalau Y itu bertambah, maka X juga bertambah. Dan sebaliknya. Okey, pada kadar yang sama dan sebaliknya. Pada kadar yang sama itu penting. Okey, pada kadar yang sama ni penting. Nanti kita tengok dekat mana penting, dekat mana yang menunjukkan kadar yang sama. Okey, dan sebaliknya apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ada Y dengan X, jika Y ini bertambah, maka X ini juga akan bertambah. Jika Y berkurang, maka X juga akan berkurang. Okey, dan sebaliknya juga macam ni. Jika X bertambah, okey, dia bagi nilai X dulu, dia bagi informasi bahawa X dulu yang bertambah, maka Y juga bertambah ataupun berkurang lah. Kalau X tu berkurang, maka Y pun berkurang. Macam tu maksud dia sebaliknya. Okey, kita tengok contoh. Pelajar boleh tengok dalam buku teks muka surat 4. Ya, muka surat 3, maaf ya. Okey, contoh 1. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung. Okey, dia mention dekat sini berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Okey, baik, dekat sini yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah perkara penting adalah pemboleh ubah. Okey, jadi pemboleh ubah apa yang ada dalam contoh 1 ini? Ya, pemboleh ubah yang pertama adalah jumlah gaji, yang seterusnya adalah bilangan jam dia bekerja. Okey, dan semestinya sebab kita ni dalam topik berubah secara langsung, maka dia sebutkan pernyataan ini adalah mengenai dua pemboleh ubah yang berubah secara langsung. Terusnya kita pergi kepada soalan. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji. Dia nak tahu apa jadi pada jumlah gaji. Okey, apa jadi pada jumlah gaji? Okey, keadaannya apa? Jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Dia kata kalau bilangan jam bertambah berapa banyak? 2 kali ganda. Sebabkan ini adalah perubahan ataupun ubahan secara langsung, berubah secara langsung, maka kalau bilangan jam bertambah 2 kali ganda, maka jumlah gaji pun bertambah 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda tu penting ke tak? Penting. Kerana apa? Tadi kita cakap mengenai kadar yang sama. Itu maksud dia, kadar yang sama. Okey. Seterusnya,
soalan seterusnya dia tanya apa jadi pada jumlah gaji. Sekali lagi, jumlah gaji apa jadi? Okey, jika bilangan jam berkurang. Okey, jika bilangan jam dia berkurang. Okey, berapa banyak berkurang? 40%. Maka apa jadi pada jumlah gaji? Juga berkurang sebanyak 40%. Okey, jadi jawapan kita macam tu lah. Kita boleh tulislah dalam ayat jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Okey, baik. Sekarang kita tengok soalan C. Apa jadi kepada bilangan jam? Okey, kalau tadi dia tanya apa jadi pada jumlah gaji. Apa jadi pada jumlah gaji? Sekarang ni dia nak tanya apa jadi pada jumlah jam pula je. Okey, jadi kita buat kat sinilah C kita ni. Bilangan jam, apa jadi pada bilangan jam? Jika apa? Jika jumlah gaji adalah separuh. Yang diterima adalah separuh. Okey. Jadi bila jumlah gaji berkurang separuh, kita tengoklah daripada banyak mana kadar dia tu, daripada gaji asal. Separuh daripada gaji asal. Cikgu buat macam tu ya. GA. Okey. Jadi sama macam tadi, kita kata kalau Y itu bertambah, X itu bertambah. Jika X berkurang, Y berkurang. Jika X bertambah, Y bertambah. Jika X berkurang, Y berkurang. Dia tak kisah siapa yang datang dulu, asalkan dua-dua ini adalah berubah secara langsung, maka dia akan berubah. Okey, tak kisahlah X dulu ke yang nak berubah, Y dulu ke yang nak berubah, tak kisah. Okey, jadi jumlah gaji berkurang sebanyak separuh daripada gaji asal, maka apa jadi pada bilangan jam? Bilangan jam berkurang juga. Berkurang daripada berkurang separuh daripada bilangan jam asal. Bilangan jam asal bekerja, ayat dia. Kalau nak tengok ayat cantik, boleh rujuk buku teks muka surat 3. Okey, bila kita belajar mengenai ubahan langsung, okey, kita perlu tahu beberapa perkara mengenai dia lah. Okey, yang pertama, dalam ubahan langsung mesti ada apa? Mesti ada pemalar. Okey, apa dia pemalar? Nanti kita tengok. Okey, pemalar dia ni apa? Seterusnya kita akan dapati bahawa jika kita ada ubahan langsung antara dua pemboleh ubah X dan Y, okay, Y dan juga X, bila kita plot graf, okay, X dan Y macam ni, graf yang terhasil adalah graf satu garis lurus. Dia mesti garis lurus dan melalui asalan. Apa maksud asalan? Asalan maksudnya berada di, dia bermula ya, bermula di bermula di koordinat 00. Okey, mesti garis lurus dan juga melalui 00 ataupun kita kata asalan. Okey, bukan aslan. Okey, seterusnya apa yang ada pada ubahan langsung, perkara yang perlu ada dalam ubahan langsung adalah mestilah dia berubah secara langsung. Okey, maksudnya dua pemboleh ubah tu mesti berubah secara langsung. Berubah secara langsung. Ini contoh dia, Y berubah secara langsung.
Ini adalah satu simbol yang kita akan tengok nanti. Okey, kita akan ambil contoh dua pemboleh ubah yang biasa kita jumpa ni lah. Okey, Y dan X. Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai macam cikgu tulis kat atas tu. Okey, kita buat kat bawah ni. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, apa simbol itu? Simbol ini adalah simbol yang bermaksud berubah secara langsung. Okey. Dan kita tahu yang kita buat ni, ini adalah kita panggil sebagai hubungan ubahan. Okey, hubungan ubahan ini kita boleh tukar dia, menjadi bentuk persamaan. Okey, macam mana kita nak tukar? Nanti kita tengok. Okey, kita sebut bentuk persamaan, maka mesti ada sama dengan. Ya, jadi kita daripada hubungan ubahan ni, Y berubah secara langsung dengan X, simbol itu kita ubah sahaja menjadi sama dengan. Okey, ini yang perlu kita ingat. Bila kita tukar simbol ini menjadi sama dengan, automatik wujudnya huruf K. Automatik ya, dia datang satu package lah dengan sama dengan. Okey, dia mesti simbol ini, simbol berubah secara langsung, dia mesti tukar kepada simbol sama dengan, dan K wujud dengan sendirinya. Macam tu. Okey, jadi apa nak buat dengan Y dengan X ni? Kita salin semula. Okey, kita salin semula. Jadi kita akan dapat satu bentuk persamaan sebegini. Okey. Ya, inilah dia bentuk persamaan. Dan kita tahu Y, X adalah dua pemboleh ubah. Okey. Tapi bila kita dah tukar daripada hubungan ubahan kepada bentuk persamaan, tiba-tiba dia wujud K. Apakah K? K ini kita panggil sebagai pemalar. Okey. Tadi kita ada sebut dekat atas tu pemalar. Okey, apa maksud pemalar? Pemalar adalah satu kuantiti di mana ianya tak berubah. Okey, kalau bahasa Inggeris kita panggil constant. Okey, ataupun constant tu maksud dia tetap. Ya, tetap maksudnya tidak berubah. Cikgu buat tidak macam tu ya. Okey. Jadi K ini dia ada nilai. Okey, dia ada nilai. Macam mana nak cari K? Bila kita ada dua pemboleh ubah Y dan X, semestinya kita ada nilai lah. Y ada nilai dia, X ada nilai dia. Okey, bayangkan kita ada satu koordinat. Okey, kita ada satu koordinat, ada nilai X dan juga nilai Y. Maka sekarang ni yang kita tak tahu cumalah nilai K. Macam mana nak cari? Senang sahaja, kita perlu pindahkan. Kan, kita nak cari K, jadi kita pindahlah X ni. So, kita akan dapat macam gini. Senang tak K tu? Senang sahaja. Okey, terus dapat K. Itu nilai K. Seterusnya kita akan tengok contoh yang kedua dalam buku teks muka surat 7. Okey, contoh 2, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y, okey, berubah dengan masa T. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, ini adalah jadual yang diberi. Okey, diberi masa T, jarak Y dalam cm, masa dalam saat. Okey, macam mana kita nak faham jadual yang diberi ini?
jadual ini dia cakap macam ni dalam masa 2 saat asalnya kereta itu pegun maksudnya tidak bergerak. Okey, jadi dalam masa 2 saat dia bergerak lah. Bila dia bergerak, dia tengok, dia cek jarak dia, oh dah 14 cm. Okey, lepas tu dia bergerak lagi, kemudian dia tengok masa 4 saat, dia ukur jarak pula 28 cm. Macam tu. Okey, kita tengok soalan dia. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung. Okey, dia nak tahu Y ni berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Okey, maksudnya dekat sini soalan ni dia tak tahulah Y sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau sebenarnya Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, jadi seterusnya dia suruh kita tuliskan hubungan tersebut, hubungan dalam bentuk ubahan. Okey, baik. Jadi daripada jadual yang diberikan, okey, kita perlu cari apa? Ini adalah bentuk ubahan yang bakal kita pilih lah nanti kan. Okey, sama ada Y berubah secara langsung dengan T ataupun Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, jika kita ada satu bentuk ubahan, kita boleh jadikan ianya sebagai bentuk persamaan. Okey, macam mana persamaan? Ingat, simbol tukar sahaja kepada sama dengan dan automatik K akan wujud. Okey, Y dan T salin semula. Okey, cikgu buat sekali serentaklah untuk T kuasa 2 ni. Jadi kita ada kat sini sama dengan K salin Y T kuasa 2. Okey, jadi daripada sini nilai Y kita ada tak? Nilai Y kita ada. Okey, kita ada nilai Y yang diberi dalam jadual ini adalah nilai Y. Okey, nilai Y tak ada masalah. Nilai T ada masalah ke? Tak ada masalah. Dia bagi. Sekarang ni kita nak cari K lah. Okey, sama jugalah untuk kes yang Y sama dengan KT kuasa 2. Okey, jadi macam ni nak cari K. Senang sahaja. Kita pindahkan K. Ini pun samalah. Okey, baik. Jadi K untuk yang pertama ni, K sama dengan Y per T. Y bahagi T. Untuk K untuk yang kedua, K sama dengan Y bahagi dengan T kuasa 2. Okey, jadi nak mudah buat satu lagi jadual. Okey, daripada buku teks tu kita dah ada kan, dia dah bagi dah. Okey, jadi bila kita buat jadual baru, okey, dan kita masukkan sekali Y per T, ini K yang pertama tadi tu, yang kat bawah ni K yang kedua. Okey, nampak K kat sini, K sama dengan Y per T. Y bahagi T, K dekat sini, Y bahagi T kuasa 2. Okey, sekarang kita analisis lah sikit kan. Okey, kita tengok nilai K yang kita dapat untuk ini, tengok sama. Apa maksud sama? Sama maksudnya K itu tetap. Okey, dia tetap lah, dia tak berubah. Dia sama kan. Okey, dia tidak berubah. Dia tidak berubah, dia tetap. Ataupun kita panggil dia apa? Constant dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian yang kedua ni kita tengok 3.5, 1.75, 1.17, 0.88, 0.7, 0.58. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak tetap. Okey, dia tidak tetap. Dia tidak tetap. Maksudnya dia berubah kan? Daripada 3.5 lepas tu jadi 1.75. Maka dekat sini kita boleh tentukan yang mana satu K, yang mana satu pemalar. Kita tahu K kita adalah pemalar kan. Jadi K yang ni lah pemalar.
Okey, maka bila K ini pemalar, hubungan berubah secara langsung itu adalah antara Y dengan T, bukan Y dengan T kuasa 2. Okey, dia Y dengan T. Maka kita pilih yang ini. Okey. Tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Yang atas sekali itulah kita dah buat dah siap-siap. Alright. Okey, contoh 3 ni berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi. Okey, tadi kita belajar di sini. Ubahan langsung mesti ada apa? Mesti ada pemalar. Okey. Pemalar iaitu K. K kita mestilah constant, mestilah tetap. Okey. Seterusnya, apabila diplot hubungan Y dengan X itu dalam graf, dia mestilah menghasilkan satu garis lurus, yang mana garis lurus itu mesti melalui asalan koordinat 0, 0. Okey. Dan hubungan itu mestilah hubungan secara langsung, berubah secara langsung. Okey. Jadi kita kembali kepada contoh kita yang ketiga. Contoh yang ketiga, okey, diberi koordinat lah dekat sini, dan daripada sini kita boleh plot graf Y melawan X. Okey, dan kita tengok sama ada dia berubah secara langsung atau tidak. Okey, untuk A, dia kata tidak berubah secara langsung dengan X. Kenapa? Dia tidak melalui asalan. Okey, dia memang garis lurus tadi ada. Okey, tapi dia tidak melalui asalan. Kalau kita cari K pun kita boleh dapat. Okey, untuk B pula, jawapannya adalah berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Kenapa? Sebab yang pertama tadi garis lurus. Okey, kalau cari K, anda akan dapatlah yang tetap. Okey, dan seterusnya dia melalui asalan. Okey, asalan apa dia? Melalui koordinat 0, 0. Okey, seterusnya kita akan pergi ke contoh 4. Okey, contoh 4 diberi M dan juga N. Okey, masing-masing ada nilai dia. Seterusnya dia suruh kita ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, bila sebut ungkapkan, okey, kita selalu confuse. Yang mana satu dekat depan. Okey, tips dia, setelah perkataan ungkapkan, okey, apa sahaja huruf yang muncul. Okey, sekarang ni M lah yang muncul. Jadi M ni mesti macam ni nanti. Okey, M sama dengan apa sebenarnya? Dia nak macam tu. Itu soalan dia. Okey, kita pergi kepada soalan ya. M berubah secara langsung dengan N. Okey, yang pertama kita kena buat apa? Kita haruslah buat bentuk ubahan. Okey, macam mana nak buat bentuk ubahan? M berubah secara langsung dengan N. Itu saja. Lepas tu kita perlu tukarkan kepada bentuk persamaan. M sama dengan K. Mesti ada K. Bila kita tukar, simbol berubah secara langsung jadi sama dengan mesti ada K. Okey, seterusnya nilai M ada, nilai N ada, jadi kita boleh cari nilai K. Okey, K ini adalah M bahagi N. Okey, K sama dengan 6.4. Okey. Okey, jadi kita bolehlah masukkan semula. Okey, bila kita dah dapat K, kita akan masukkan semula nilai K dalam kita punya bentuk persamaan. Okey, M sama dengan 6.4 N. Inilah jawapan dia. Okey, seterusnya kita ada soalan B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 N. Macam mana punca kuasa 3 N? Punca kuasa 3 N. Okey, jadi kita akan buat kat sini lah. Sama juga, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 N. Okey, bila kita tukar,
kepada bentuk persamaan, dia akan jadi punca kuasa 3n, jangan lupa. Okey, seterusnya macam ni lah. Okey, masukkan sahaja nilai, kemudian kita akan dapat K itu adalah 1.6. Okey, jangan lupa untuk masukkan dalam bentuk persamaan. Okey, masukkan dalam bentuk persamaan untuk kita tulis dia punya jawapan lah, sebab dia nak ungkapan. Okey, ungkapan. Jadi M kita sama dengan 1.6 N punca kuasa 3N. Okey, itu saja. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada subtopik sebenarnya yang kedua dalam ubahan secara langsung, hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah. Okey, kalau tadi kita ada 2 pemboleh ubah. Okey, biasa disebut dekat atas sana tadi Y dan X. Okey, macam contoh yang kita baru buat ni M dan N. Tapi sekarang ni kita nak tengok macam mana pula kalau pemboleh ubah tu 3 ataupun 4 ataupun lebih lah. Okey, sekarang kita nak tengok pemboleh ubah yang ada 3. Semasa di tingkatan 3, kita dah belajar pasal faedah mudah. Okay? Faedah mudah dia ada I melibatkan pemboleh ubah PRT. Okay? Kalau ingat lagi, dia punya formula I sama dengan PRT. Macam tu kan. Jadi, inilah antara contoh hubungan yang ada 3 ataupun lebih pemboleh ubah lah. Okey, dan ini kita panggil sebagai ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum. Okey, maksudnya bila dia ada 3 atau lebih pemboleh ubah, dia adalah ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum ni apa dia? Iaitu satu ubahan langsung. Okey, dia adalah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Macam mana? Contohnya kita ada kalau tadi kita ada Y dengan X, sekarang cikgu nak bagi ubahan tercantum ni dia juga bermaksud begini. Maksudnya dekat sini dia ada dua ubahan secara langsung. Okey, antara Y dengan X. Lepas tu juga antara Y dengan Z. Jadi seolah-olah dia macam cantumkanlah dua benda ni. Macam tu. Okey, ini adalah dalam bentuk hubungan ubahan lah. Ini ubahan. Okey, dan kita boleh tukarkan ubahan ini kepada persamaan. Sama macam kita buat yang pemboleh ubah 2 tadi tu. Okey, macam mana nak tukar? Sama sahaja, bila ada simbol berubah secara langsung, kita terus tukar kepada sama dengan, dan bila ada sama dengan, automatik wujudnya K. Okey, dan yang lain kita salinkan sahaja. X, Z. Macam gitu. Okey. Jadi jika kita ada nilai Y, kita ada nilai X dan juga nilai Z, maka kita bolehlah cari nilai K kita. K kita samalah. Maksud dia K ini adalah pemalar. Okey. Okey, kita tengok contoh 10. Sekarang ni dia nak dalam bentuk macam ni. Ungkapkan X dalam sebutan. Ungkapkan X dalam sebutan. Jadi dia nak X sama dengan apa? Okey, apa ini mesti ada Y dengan Z. Macam tu. Okey, mesti ada huruf tu lah. Okey, jadi kita dah dapat gambaran. Kita ada ubahan. Daripada ubahan kita boleh tukarkan dia menjadi bentuk persamaan. Macam mana? X sama dengan K Y kuasa 2 Z.
Okey. Seterusnya nak cari K. Nak cari K kita pindahkan sahajalah. Pindah-pindahkan. Jadi kita akan dapat nanti X bahagi dengan Y kuasa 2Z. Macam gitu. Okey. Masukkan sahaja nilai-nilai yang dia dah bagi ni. X sama dengan 6. Masukkan dekat sini. Y sama dengan 3. Masukkan dekat sini. Z sama dengan 5. Masukkan sahaja. Jadi kita akan dapat dah nanti macam gitu kan. Okey. 3 kuasa 2 dengan 5 tu adalah darab je. Jadi kita akan dapat K sama dengan 2/15. Okey. Lepas tu nak buat apa? Jangan lupa mesti masukkan semula dalam bentuk persamaan. Jadi kita punya jawapan mesti macam gini. Okey, dah siap. Jadi itu sahaja untuk ubahan secara langsung.